Okey, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Okey, untuk darjah 3, sains darjah 3, kita akan masuk pula unit 5 iaitu tumbuh-tumbuhan. Okey, kali ini kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan, ciri-ciri tumbuh-tumbuhan yang penting. Okey, jadi yang pertama kita akan tengok dulu cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okay, so terdapat pelbagai cara membiarkan tumbuh-tumbuhan dan kita ada 6 cara sebenarnya. Jadi kita akan tengok satu persatu. Okay, kita akan tengok satu persatu. Lepas tu kita akan ada satu lagi video satu topik lagi yang lain dan kita akan ada latihan dan video yang ketiga pula akan cikgu bagi video skema jawapan. Okay, jadi nanti akhir video ni kita akan buat latihan untuk proses untuk pembelajaran sesi pembelajaran online kita pada hari ini. Okay, jadi kita tengok dulu cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okay, jadi cara pembiakan tumbuh-tumbuhan ada 6. Kita akan tengok yang pertama dulu. Jadi kita akan tengok sini. Melalui biji benih. So kita tengok dulu yang pertama, melalui biji benih. So biji benih terdapat di dalam buah-buahan. Biji benih akan tumbuh menjadi pokok baharu apabila adanya air dan suhu yang sesuai. Dalam kebanyakan keadaan pokok baharu kelihatan serupa dengan induknya. Contoh lain adalah durian jagung. Contoh yang ada dekat sini untuk tumbuh-tumbuhan keembung, tembikai dan celaka. Jadi apa maksudnya melalui biji benih ni adalah yang paling senang. Paling senang kita tengok sini dia cakap dapat di dalam buah-buahan biji benih akan tumbuh bila satu kita ada air, kedua kita ada suhu yang sesuai dan juga mereka akan nampak serupa dengan induk. So maksudnya dalam notan ini adalah contohnya kita ada satu pokok. Contohnya kita ada satu pokok. So pokok ni dia ada buah. Pokok ni dia ada buah contohnya. So bila pokok ni contohnya dia ada buah ataupun bunga yang ada buah. So contohnya bila pokok ni ada buah, dia ada juga dalam buah tu dia juga ada biji benih. Macam tembikai yang cikgu buat ni, dia pun ada biji benih. Jadi contohkan kalau biji benih tu contohnya jatuh ke tanah, ke dalam tanah, dia jatuh ke dalam tanah ni, bila kita ada air yang mencukupi dan juga kita ada suhu. Kita ada suhu yang mencukupi, kita ada air yang mencukupi, kita ada suhu yang mencukupi. Nanti biji benih ni, daripada biji benih ni dia akan jadi satu pokok. So maksud cikgu sini adalah bila biji benih ni, contohnya sini biji benih tanah, bila biji benih ni jatuh dekat sini, kita ada air yang cukup, kita ada suhu yang sesuai. Contohnya biji benih kamu ni biji benih daripada pokok, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada buah kan, dia akan tumbuh menjadi satu pokok. Jadi bila pokok ni dia sudah besar, nanti menjadi pokok yang besar, misalnya pokok ni dia sama dengan induknya. Dia serupa dengan induknya. Bahasa yang paling mudah adalah dia sama bentuk dia dengan pokok
sebelum tu, pokok ibu dan ayahnya, okey, yang paling mudah. Jadi dia sama dengan, contohnya kalau pokok durian, bila biji benih tu jatuh, ada air yang sesuai, suhu yang sesuai, dia akan jadi satu lagi pokok durian yang sama. Okey, satu lagi pokok durian yang sama. Contohnya kalau biji benih betik, okey, jatuh ke tanah dan ada air yang sesuai, suhu yang sesuai, dia juga akan jadi pokok betik. Dia tidak akan jadi tiba-tiba pokok durian ataupun pokok manggis, tidak. Dia akan juga jadi pokok betik. Okay, so contoh lagi, kalau kita ada satu pokok, okey, pokok keembung lah ni. Okay, kita tengok pokok keembung. So contohnya pokok keembung ni, bila biji benih tu jatuh ke tanah, dia pun akan jadi pokok keembung. Okey, dia sama dengan induk dia, dia sama dengan ibu ayah dia dulu. Okey, pokok-pokok sebelumnya dahulu. Sebab kalau daripada biji benih keembung, dia juga akan jadi pokok keembung. Dia tidak akan tiba-tiba jadi pokok teratai ataupun dia tidak akan tiba-tiba jadi pokok durian. Kan? Okay, jadi kalau jagung, pokok tu bila dia besar, dia akan jadi jagung juga. Kalau durian, pokok tu besar, dia akan jadi durian juga. Yang penting kita kena ada suhu dan juga air yang mencukupi. Okay? Bila dia besar, nanti dia akan jadi juga pokok dari mana yang dia tumbuh. Okay, sebelum ni dari mana biji benih yang dia dapat. Kalau jagung, jagung lah dia akan jadi. Kalau durian, durian lah dia akan jadi. Dia akan sama. Okay? Dia akan sama, dia akan kelihatan serupa dengan yang sebelum ni, dengan induknya. Dengan pokok di mana dia dapat biji benih tersebut. Okey, jadi ada lagi cara kedua. Okey, tumbuh-tumbuhan boleh membiak. Tumbuh-tumbuhan boleh tambah daripada 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Okey, itu adalah pembiakan. Dia jadi banyak. Okey, jadi melalui spora. Okey, spora. Jadi spora ni tumbuhan tidak berbunga membiak melalui spora. Spora sangat halus dan ringan yang mudah dibawa oleh angin. Spora akan bercambang menjadi anak pokok apabila jatuh di tempat yang lembap, redup dan ada makanan. Jadi maksudnya kita ada juga tumbuhan yang tidak berbunga. Kalau kamu tengok cendawan ni, kita tidak nampak yang tiba-tiba sini ada bunga ataupun kita tidak nampak tiba-tiba sini ada daun. Kan kita tidak nampak apa-apa daun dekat atas cendawan ni. Kita juga tidak nampak bunga dekat atas cendawan ni kan. Jadi pokok-pokok yang tidak bunga, pokok-pokok yang tidak daun, mereka akan membiak, mereka akan membiak melalui spora. So spora ni macam debu-debu. Dia macam debu-debu habuk yang halus sangat dan juga ringan. Jadi bila dia halus dan juga ringan, dia boleh kena bawa oleh angin. So contohnya kalau cikgu ada satu cendawan ni. So nanti kalau cendawan ni menghasilkan spora-sporanya, dia akan hasil daripada bawah ni. Dia akan hasil dan benda ni adalah ringan dan dia boleh dibawa melalui angin. Jadi contohnya kalau tiba-tiba dekat sini ada angin contohnya. Kita ada angin ke kanan. Jadi spora-spora ni akan dibawa jauh-jauh, dan dibawa secara melalui angin. Spora ni adalah sangat halus, dia macam debu-debu, dia macam habuk-habuk sahaja, dia sangat-sangat ringan dan juga dia sangat halus. Jadi bila dia dibawa oleh angin, dan bila dia dibawa oleh angin, kita ada tempat yang lembab, dan ada makanan, kita akan jumpa tiba-tiba akan ada lagi
cendawan yang lain. Okey. Jadi bila bila cendawan ni yang tidak mempunyai bunga, mereka akan menghasilkan spora dekat bawah. Dekat bawah ni. Okey, dekat bawah cendawan ni. Dan bila ada angin, contohnya angin bergerak ke kanan, dia akan jatuh ke tanah ni dan menghasilkan lagi cendawan-cendawan yang lain. Okey, yang penting tempat tu lembap dan juga ada makanan. Okey, bila tempat tu lembap dan ada makanan, kita akan tengok tiba-tiba ada lagi cendawan pula dekat sana, dekat tepi sana. Okey, jadi contoh lain selain cendawan, okey, kita juga ada paku pakis. Jadi paku pakis ni mereka tidak ada bunga, kalau kamu perasan. Okey, mereka tidak ada bunga. Jadi macam mana mereka boleh membiak? Macam mereka boleh tambah daripada 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5. Okey, itu membiak, maksudnya mereka menghasilkan lagi satu yang sama. Okey, jadi mereka akan hasilkan spora. Sama juga dia akan dibawa oleh angin. Okey, dia akan dibawa oleh angin. So bila dia dibawa oleh angin, okey, dia dibawa oleh angin, tiba-tiba kita akan tengok ada lagi paku pakis. Ini ada lagi paku pakis yang seterusnya. Okey, jadi macam itulah cara pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan membiak melalui spora. Yang penting tempat tu lembap dan ada makanan. Mana-mana sahaja spora tu akan jatuh, dia akan tumbuh menurut sebelumnya. Okey, contohnya bulat, cendawan paku pakis. Itu tumbuh-tumbuhan, tetapi tumbuh-tumbuhan yang tidak menghasilkan bunga. Okay, jadi kita akan tengok pula yang kedua. Okey, jadi tumbuh-tumbuhan juga boleh membiak melalui anak pokok. Okay, so anak pokok tumbuh di sekeliling induknya. Anak pokok boleh dipisahkan daripada pokok induk dan tumbuh menjadi pokok baru. Okay, jadi contohnya sini, okay, pisang. So sini adalah pokok induk pisang, kan? Maksudnya ibu ayah lah. Okay, paling senang. Jadi juga kita ada kita juga ada satu lagi pokok pisang, anak pokok. Okay, so ini adalah yang dewasa. Okay, dan ini adalah anak pokok. So bila anak pokok ni, mereka selalunya akan tumbuh di sekeliling induk. So nanti kalau kita ada satu pokok sini, tiba-tiba kita akan nampak dekat sebelah ada anak pokok yang lain. Sebelah lagi ada anak pokok yang lain. Jadi selalunya anak pokok mereka akan tumbuh. Okay, mereka akan tumbuh ni sebelah dengan mereka punya pokok induk. Okay, ini adalah anaknya. Ini adalah dari mana anak tu dapat anak pokok. Okay, jadi bila anak pokok ni sudah membesar macam ni, kita boleh pisahkan daripada induk ni dan kita boleh tengok dia akan membesar menjadi satu lagi pokok pisang. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, dia ada anak pokok. Ini adalah dari mana anak pokok itu tumbuh. So, pokok pisang anak pokok ni dia akan membesar dan membesar menjadi pokok pisang. Okay, satu pokok pisang yang boleh hasilkan buah. Okay, jadi selalunya anak pokok ni mereka akan tumbuh sekeliling pokok induknya. Okay, sekeliling induknya. Bila dia orang besar, dia juga akan menjadi pokok pisang yang sama seperti pokok induknya. Okay, satu pokok pisang yang biasa yang boleh menghasilkan buah. Okay, boleh menghasilkan pisang. Okay, contohnya kita ada satu lagi. Contoh sini adalah nanas. Kalau kita tengok sini adalah adalah induknya, kan? Induknya iaitu nanas. Tapi kalau kita tengok sini juga, kita nampak ada
anak pokok. Okay. Ini adalah anak pokok nanas. Okay. Jadi kalau anak pokok nanas ni dipisahkan, kita akan boleh dapat lagi satu pokok nanas yang lain. Okay. So kita ambil satu, dia akan jadi pokok nanas. Kita ambil lagi satu, dia akan jadi pokok nanas. So selalunya anak pokok ni dia akan tumbuh di sekeliling induknya. Bila kita ambil, kita akan dapat satu lagi pokok nanas yang lain. Kita ambil, kita akan dapat lagi pokok nanas yang lain. Okay. Jadi itu adalah maksudnya bagaimana tumbuh-tumbuhan membiak melalui anak pokok. Mereka akan ada satu lagi pokok kecil dan jika dipisahkan dia akan menjadi pokok dewasa seperti pokok induknya sebelum ini. Okay. Jadi kita akan tengok pula pembiakan tumbuh-tumbuhan melalui keratan batang. Okay, macam mana pokok-pokok ni tumbuh melalui keratan batang adalah bila kita ada keratan batang. Keratan batang daripada pokok. Keratan batang daripada pokok kita boleh tanam. Contohnya kita ada sini ubi. Kita akan guna contoh tebu. So ni adalah keratan tebu. Keratan batang tebu. Kalau kita ambil, kita tanam batang-batang tebu ni, dia akan menjadi satu tebu-tebu seperti yang biasa. Kita boleh ambil nanti hasilnya. So kalau kita tengok pula sini, pokok bunga raya. So contohnya kalau kita ambil satu keratan daripada pokok bunga raya ni, lepas tu kita tanam pula. So kita ambil contohnya kita ada pasuk. So kita tanam pula satu keratan batang daripada pokok bunga raya, nanti mereka akan tumbuh. Mereka akan tumbuh dan menghasilkan bunga-bunga raya yang lain. So maksudnya tumbuh-tumbuhan ni, contohnya kalau cikgu ambil satu batang tebu, kita ambillah. Ni adalah tebu, banyak. Ni adalah pokok induk. So kalau kita potong, kita ambil, kita tanam lagi batang tebu yang kita potong tadi, dia akan jadi satu batang tebu yang besarlah. Dia akan membiak secara keratan batang. So contohnya kalau cikgu ambil bunga, kita potong bahagian, contohnya bahagian kayu ataupun yang daun sekali ataupun yang ada bunga kecil sudah. Bila kita tanam dalam pasuk, keratan batang tersebut dia akan menjadi, nanti dia akan membesar menjadi pokok yang ada bunga. Itu adalah cara tumbuh-tumbuhan membiak melalui keratan batang. Jadi kita akan tengok pula lagi dua cara tumbuh-tumbuhan membiak. So tumbuh-tumbuhan boleh juga membiak melalui daun. So apa yang dimaksudkan melalui daun ni adalah, contohnya kalau kita ada satu daun, daripada satu daun ni, daripada satu daun ni akan tumbuh daun-daun yang kecil. So daun-daun yang kecil ni akan tumbuh dan menjadi satu lagi tumbuhan baru. So contohnya lukisan yang dekat sini, gambar dekat sini, kalau kamu tengok, setawar. Contohnya setawar dia juga membiak melalui daun. Kalau kamu tengok ni adalah daun setawar. Jadi cara mereka membiak tumbuhan ni adalah mereka akan tumbuh melalui daun. So tunas baru ni akan tumbuh menjadi pokok baru. Contohnya macam begonia ni adalah daun. Ini adalah daun. So ni adalah daun. Kalau kamu tengok sini, dia ada tunas baru. So tunas baru ni mereka akan tumbuh jadi tumbuhan baru. Jadi tumbuhan begonia juga.
setawar ni bila yang kecil ni tumbuh, dia juga akan menjadi pokok setawar. Okey, so tumbuhan membiak melalui daun macam tu. Mereka akan tumbuh tunas dan juga akar tumbuhan melalui daun induknya ni. Okey, bila dia membesar, dia juga akan jadi tumbuhan yang baru. Okey, so selain setawar membiak guna daun, selain begonia membiak guna daun, ada satu lagi contoh lain, lidah buaya membiak juga menggunakan daun. So, daun itu juga akan tumbuh dan juga akan menjadi akan ada tunas dan juga tumbuhan yang baru dekat daun-daun tu, dan jika dibiarkan dia akan menjadi satu tumbuhan seperti ini. Okay. So, kalau kita tengok sini, yang terakhir, yang cara keenam untuk tumbuh-tumbuhan membiak adalah mereka boleh membiak menggunakan batang bawah tanah. Okey, mereka boleh membiak menggunakan batang bawah tanah. So, batang bawah tanah ni, okey, batang bawah tanah ni, so dalam ni ditulis batang bawah tanah merupakan makanan simpanan untuk tumbuhan. Okey, batang bawah tanah mengandungi tunas yang banyak yang akan tumbuh sebagai pokok baharu. Okey, so sini maksudnya adalah bila kamu ada batang bawah tanah. Okey, so kita ada batang bawah tanah. Okey, batang bawah tanah. Batang bawah tanah ni mereka akan ada tunas yang baru. Tunas yang baru tertanam dekat ni. Dan mereka akan tumbuh sebagai pokok baru. Okay, so contohnya kan, kalau paling mudah sini, bawang. Mestilah semua sudah pernah nampak kan, ibu masak mestilah guna bawang. Okay, jadi contohnya kalau ni adalah tanah. Okay, ni adalah tanah. Okay, so kita tengok bawang. So ni contohnya adalah tanah. Jadi kalau cikgu tanam contohnya bawang, cikgu letak satu sini, mereka akan cikgu letak dekat tanah. So cikgu letak tanam dekat tanah ni. So mereka akan tumbuh. Okay, mereka akan tumbuh tunas baru. Okay, mereka akan tumbuh tunas baru. So daripada tunas baru ni kita dapatlah sayur bawang. Okay, so kalau kita tengok. Contohnya satu lagi kita ambil sini. Ubi kayu. Okay, so contohnya cikgu ada tanah. Okay, cikgu ada tanah, dan cikgu tanam pula ubi. Okay, cikgu tanam ubi dekat tanah. So, daripada ubi ni mereka akan tumbuh tunas baru. Mereka akan tumbuh tunas baru. Okay, mereka akan tumbuh tunas baru dan mereka akan hasilkan satu tumbuhan baharu. Melalui satu ubi kentang tu, kita akan dapat lagi satu tumbuhan yang baru. Sama lah juga dengan bila cikgu tanam bawang. Okay? Cikgu tanam bawang tu, mereka akan tumbuh tunas baru. Okay? Dapatlah kita sayur bawang. Okay? Jadi, itulah dia cakap sini bawah tanah sebab kita masukkan ubi kentang dan juga bawang dekat tanah dan mereka akan tumbuh tunas baru. Okay, mereka akan tumbuh tunas baru dan juga pokok baharu. Okay, so itulah adalah melalui batang bawah tanah. Okay, jadi kalau ada yang kamu tidak faham ataupun kurang pasti, kamu tak faham apa yang cikgu ajar, kamu boleh tanya cikgu dekat Telegram ataupun kamu boleh tanya cikgu dekat grup WhatsApp kita. Okay, kalau ada apa-apa soalan, apa-apa pertanyaan, cikgu akan online sepanjang kelas selama 1.5 jam tu untuk kamu tanya cikgu soalan berkaitan sesi online kita pada hari ni. Jadi kita akan tengok pula nanti video yang seterusnya, video yang kedua, dan juga akan bagi latihan dan kamu boleh tengok video yang tiga. Okay, jadi kita akan bertemu semula dekat video yang seterusnya.